أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, demi matahari dan cahayanya yang terang benderang, dan demi bulan apabila ia mengiringinya, dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata, dan demi malam apabila ia menyelubunginya dengan gelap gelita, demi langit dan yang membinanya dalam bentuk yang kuat kukuh yang melambangkan kekuasaannya, dan demi bumi serta dan yang menghamparkannya untuk kemudahan makhluk-makhluknya, demi diri manusia dan menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Ayat-ayat yang dibaca ialah ayat permulaan surah Asy-Syamsi. Asy-Syams makna matahari. Kerana disebut perkataan matahari pada permulaan surah ini. Termasuk dalam kalangan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkahul Mukarramah. Yang menjadi kebiasaannya bertujuan untuk menguatkan iman, menguatkan akidah kepercayaan. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum menghadapi tekanan, kezaliman dan kejahatan daripada musuh-musuh Islam, maka Allah menguatkan keyakinan mereka, iman mereka, dengan ayat-ayat yang terkandung dalam surah-surah yang diturunkan. Surah ini dimulakan dengan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan makhluk-makhluk itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan langit dan bumi, dan dengan manusia, merupakan makhluk-makhluk yang menjadi dalil kepada ketuhanan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini diberi penekanan khusus kepada diri manusia, menjadi tajuk dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini menyuruh manusia melihat dirinya sendiri, melihat makhluk-makhluk yang ada di kelilingnya menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini mendedahkan kaum yang dilaknat oleh Allah taala, akhirnya dibinasakan. Kaum Samud yang membina rumah mereka daripada bukit yang dipahat, bukan batu-batu yang disusun, pasir-pasir yang digaul dengan seming, kayu-kayu yang dipaku, dipasak dan diikat, bukit yang dipahat.
Dipahaknya bukit-bukit yang pejal itu untuk menjadi rumah. Dibawanya batu-batu yang besar dipindah ke lembah untuk menjadi rumah. Pada adatnya, tak boleh ditenggelami banjir. Tak boleh dipukul ribut. Pada adatnya sangat kukuh dan kuat. Apabila mereka melawan Rasul yang diutuskan oleh Allah, Nabi Saleh alaihi salam, mereka dibinasakan oleh Allah dengan satu tempik saja. Satu tempik saja, mereka menjadi mayat yang bergelempangan. Negeri kaum Samud dilalui oleh pemimpin-pemimpin dan peniaga-peniaga musyrikin Mekah. Bila mereka pergi ke Syam, mereka lalu di kawasan ini. Allah Ta'ala menurunkan ayat mengesahkan kepada mereka supaya mereka jadikan iktibar dan teladan, supaya dibaca oleh manusia sehingga hari kiamat, bukan saja hari ini, supaya sedar dan insaf. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah ini ditutup dengan kisah Allah membinasakan mereka yang menentangnya. Itulah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala hukum? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak ditanya Allah Ta'ala mengapa Allah Ta'ala buat. Tak ada siapa boleh tanya Allah Ta'ala. Yang akan ditanya kita lah. Manusia lah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala membuat apa. Maka tanya diri kita sendiri, jangan tanya Allah Ta'ala. Ada orang berani tanya Allah Ta'ala. Berani tanyalah. Jangan berani tanya Allah Ta'ala. Tanya diri masing-masing. Hisab diri masing-masing. Apa yang buat di atas muka bumi masa hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahaya yang memancar di waktu duha. Dipancarkan cahaya itu bermula dengan lembut, sejuk pagi, waktu duha. Kemudian makin panas, makin panas. Itulah kurnia Allah Ta'ala. Kalau start tubik panas, lalu demam habis. Demam habislah jawab dia. Allah Ta'ala yang mencipta alam menjadi rahmat kepada manusia. Manusia kena tengok betapa kekuasaan Allah SWT menciptakan matahari. Tidak ada kuasa besar dunia yang boleh mengalih perjalanan matahari. Tidak ada ahli-ahli sains. Mereka lah alat kalau berani alih perjalanan matahari. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Disebut dalam Quran yang kita baca dahulu dan dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Ta'ala akan tunjukkan tanda yang besar sebelum berlakunya kiamat yang besar. Matahari naik dari arah barat. Di masa itu pintu taubat ditutup. Kalau ada orang nak masuk Islam masa itu, kalau ada orang nak bertaubat pada masa itu, tak diterima dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima dah. Itu tanda yang sangat besar. Matahari adalah dalil yang sangat besar. Maka Allah Ta'ala tunjuk dalil yang besar, yang paling besar, yang dahsyat, bila matahari berpusing, naik dari arah barat. Itu kerana manusia merosakkan bumi, tempat tinggalnya sendiri, menyebabkan paksinya teralih, dan beredar matahari naik dari arah barat. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang bercahaya, yang mengiringi perjalanan matahari. Ahli-ahli sains mendedahkan bagaimana bulan mendapat cahaya daripada pancaran matahari. Sangat hebat kekuasaan Allah Ta'ala. Daripada bulan yang kecil, bulan purnama jadi kecil balik. Dan mempengaruhi pasang surut laut. Orang ke laut yang duduk tepi laut, pelayar-pelayar di lautan, membaca arus laut, membaca pasang surut berdasarkan kepada peredaran bulan kecil dan purnamanya bulan itu. Pasang sekali besar, pasang dua kali kecil, arus ke timur dan ke barat.
Begitulah pembiakan ikan, hayawan di laut sangat berkait dengan pancaran matahari dan peredaran bulan, menunjukkan bahawa semuanya berada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila dijelaskan cahayanya yang terang benderang, yang menjadikan manusia boleh bekerja. Bukan sahaja boleh berjalan ke sana kemari, boleh beruruh dengan mudah, tak payah suluh dengan lapu. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi waktu malam yang menutupkan cahaya dengan berlakunya kegelapan, membolehkan manusia berehat, membolehkan pohon kayu berehat, membolehkan makhluk-makhluk berehat mengikut keadaan masing-masing. Tapi ada juga makhluk yang Tuhan jadikan berjaga malam, keluar, kelawar, binatang-binatang yang dia boleh berjalan waktu malam. Ada Tuhan itu. Ada juga manusia hak jenis kerja waktu malam, kerja halal, kerja haram, macam-macam lah. Itu mengikut keadaan masing-masing. Was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang dibina oleh Allah. Daripada langit itu, keadaan langit itu dengan tidak ada tiang. Tidak ada tiang langit itu. Bumi duduk di pusatnya dan langit mengelilingi di atas bumi itu. Dalam keadaan bumi terapung-apung, dalam keadaan bulan, matahari dan bintang cakrawala terapung-apung, tidak ada tali yang mengikatnya. Tak ada tali yang mengikat. Betapa banyaknya bintang cakrawala yang ada di langit, macam pasir-pasir yang ada di bumi ini. Masing-masing bergerak di kawasan masing-masing dan tidak berlaga di antara satu sama lain, kecuali apabila Allah menarik peraturan itu, peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk melakukan kiamat, yang menghancurkan semuanya dan dijadikan alam yang baru. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi yang dihampakan oleh Allah menjadi tempat manusia, binatang boleh bergerak di atas bumi, walaupun pusingan perjalanannya sangat laju. Sangat laju pusingannya. Kalau kita naik kapal terbang, berlomba dengan perjalanan matahari, kita akan sedar bahawa perjalanan bumi ini cepat. Lebih cepat pada perjalanan kapal terbang itu. Tetapi manusia yang ada di atas bumi tidak rebah, tidak jatuh, berasa tak bergerak pun tak ada apa-apa. Besarnya bumi itu dihampakan oleh Allah. Manusia boleh hidup, binatang boleh hidup, pohon kayu boleh tumbuh di atas bumi itu. Kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia menjadi makhluk yang memakmurkannya. Wa nafsin wa ma sawaha, dan demi diri manusia dan apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu makhluk yang berbeza dengan makhluk yang lain. Makhluk manusia bukan saja ada jasad, ada ruh, ada akal fikiran. Berbeza dengan binatang, berbeza dengan malaikat, berbeza dengan kayu dan batu. Malaikat tidak ada jasad, jin tidak ada jasad, manusia ada jasad. Manusia ada roh. Ada roh, kepercayaan kepada Allah Ta'ala, percayaan pada yang gaib. Ada roh dan ada akal. Ada akal fikiran. Manusia ini ada akal fikiran. Dan Allah Ta'ala menentukan hidayah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan, ada jadi jahat dan ada yang jadi bertakwa. Kerana Allah Ta'ala jadikan pada makhluk ini petunjuk-petunjuk yang berbeza. Ada petunjuk yang sama, hidayah fitriyah, hidayah mengikut semula jadi. Bila lapar, terasa lapar, menangis selalu, sakit, rasa sakit.
Ini tak ada beza di antara orang tua dengan budak-budak. Tak ada beza di antara manusia dengan binatang. Ini sama. Hidayah fitriyah. Hidayah semula jadi. Yang ada pada manusia, binatang dan budak-budak yang kecil. Yang kedua, hidayah akal. Hidayah akal ni manusia ada. Binatang tak ada akal. Manusia, binatang ada perasaan. Tapi akal tak ada. Tak ada akal. Manusia ada akal. Kemudian, hidayah yang dikurnia oleh Allah Ta'ala kepada roh. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk mengikut perkara yang betul dan perkara yang salah. Ini ada pada manusia yang kita kena minta pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Supaya Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Menunjukkan bahawa kita kena bergantung dengan Allah Ta'ala. Jangan bergantung dengan diri kita saja. Ada orang tak mahu bergantung dengan Allah Ta'ala, berasa dia cerdik sangat. Berasa dia bijak sangat. Jadilah Iblis. Iblis cerdik, bijak, tapi lawan Allah Ta'ala. Tak mahu bergantung dengan Allah Ta'ala. Kita kena bergantung dengan Allah Ta'ala. Jangan lupa pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan kita, mencipta kita, kena tunjuk syukur kita pada Allah Ta'ala. Kalau tak tunjuk syukur, jadi iblis. Tuhan jadi cerdik molek dah, bijak molek dah, tengok syurga, tengok neraka iblis ni. Lebih pada orang alim manusia lagi. Orang alim manusia tak tengok lagi syurga neraka. Iblis tengok dah syurga neraka. Boleh bercakap dengan Tuhan pula iblis ni. Tapi tak dapat hidayah. Sebabnya kerana aba wastakbara. Enggan. Sombong. Enggan sombong. Ada sifat sombong ni, maka tak layak dapat hidayah. Begitulah manusia yang sombong. Sombong tu rasa dia lebih pada orang. Kalau Tuhan beri kita lebih pun, jangan berasa kita ni lebih sombong. Jangan. Walaupun kita ada kelebihan Tuhan beri. Walaupun kita ada kelebihan yang ada pada orang lain yang tak ada pada kita. Mesti ada kelemahan. Walaupun orang tu ada lebih, ada kelemahan pada dia. Ada lebih pada orang lain. Tuhan bezakan di antara satu sama lain. Wallahu a'lam.